Tadi aku jumpa klien. So dia tanya, adakah harga rumah ni akan menurun lagi? Assalamualaikum guys. So Alhamdulillah, Napik dah keluarkan laporan first half untuk 2023. So aku bagi ringkasan sikit untuk korang tengok dan korang faham apa yang sedang berlaku dalam pasaran hartanah dalam first half 2023. So Napik melaporkan ada peningkatan dalam nilai transaksi hartanah kat Malaysia dalam first half 2023. Untuk rekod transaksi first half 2022 adalah sebanyak 84 bilion dan untuk first half 2023 adalah 85 bilion, iaitu peningkatan sebanyak 1.1%. Tapi volume dia menurun. Maksudnya nilai dia meningkat tapi jumlah bilangan dia tu menurun. Penurunan sebanyak 2.1%. Untuk first half ni, transaksi hartanah keseluruhan, hartanah kediaman, hartanah pertanian, hartanah industri, semua sektor kediaman menyumbang lebih 60% daripada keseluruhan transaksi. Bermakna orang ramai gila membeli kediaman dan volume dan nilai untuk kediaman adalah lebih tinggi berbanding dengan hartanah-hartanah lain. Untuk kediaman, nilai jumlah transaksi untuk kediaman saja ialah 44 bilion. Kalau compare daripada first half 2023 dan first half 2022, ada penurunan sedikit. Untuk sektor kediaman, nilainya menurun sebanyak 1.8% berbanding tahun yang sebelum. Tapi untuk volume ataupun bilangan, ianya menurun sebanyak 1%. So dalam negara kita ni, KL, Selangor, Pulau Pinang dan Johor menyumbang separuh daripada statistik tu. Untuk 4 kawasan ni, nilai value dia meningkat. Okay guys, aku bagi summarize ataupun aku ringkaskan. Value dia untuk compare 2023 dengan 2022 tahun lepas, tahun sebelumnya, untuk first half saja, value meningkat tapi bilangan tu menurun. Maksudnya nilai, contohnya kalau sebelum ni 10 buah rumah, value-nya 10 bilion. 10 buah rumah nilai dia 10 bilion. Tapi kali ini untuk 8 buah rumah nilainya 11 bilion. Faham tak? Transaksi jual beli hartanah untuk 2023 ni berkurangan tapi harga dia tu naik. Maksudnya rumah-rumah yang tahun lepas 2022 orang lain boleh beli pada harga let's say 350,000. Tapi untuk 2023 ni mungkin harganya dah pergi sampai 400,000. Begitulah secara, orang kata secara general. Yes, of course ada juga harga-harga rumah yang turun compare dengan tahun-tahun sebelum. Macam aku ada beberapa unit ni dekat dalam satu resident ni, dia punya nilai SPA-nya adalah RM600,000. Tapi owner nak lepaskan pada harga RM400,000 saja. Yes, unit ni memang bare, kosong, tak ada apa-apa, tak ada kipas, tak ada lampu. So kalau korang beli, korang kena tambah sendirilah. But still worth it lah. Memang berbaloi sebab owner yang sebelum ni membeli pada harga RM600,000 tapi korang beli pada harga RM400,000. Let's say lah korang letakkan RM20,000 untuk tambah lampu, kipas, aircon dan sebagainya. Korang punya total pembelian ataupun total nilai yang korang keluarkan tu adalah RM420,000 berbanding dengan RM600,000 yang owner sebelum ni beli. Tadi aku jumpa klien. So dia tanya, adakah harga rumah ni akan menurun lagi ataupun memberi tekanan kepada penjual untuk menurunkan harga lagi? Dia macam ni. Basically supply and demand. Kalau ramai owner yang nak menjual tapi tak ramai yang nak membeli, benda ni memang tak dapat elak. Harga hartanah ataupun harga rumah-rumah tersebut mesti diturunkan kalau owner tersebut terdesak untuk menjual. Cumanya, sampai satu masa dia akan hit harga lantai. Macam ni. Contohnya, dia nak jual 600, tak ada orang nak beli. Dia turunkan 500, tak ada orang nak beli. Dia turunkan 400. And kalaulah tak ada orang nak beli juga, berkemungkinan dia tak boleh turunkan lagi sebab jumlah hutang yang dia berhutang dengan bank tu adalah pada 400,000. So kalau dia jual kurang daripada 400,000, dia kena top up negatif tu. Most of the owner memang takkan turun daripada jumlah hutang yang ada. Maknanya kalau hutang dia pada 400,000, memang dia terpaksalah bertahan dekat 400,000. Itu tak termasuk lagi kos-kos lain. Basically macam itulah aku cerita secara general. So dia tak boleh turun lagi daripada paras tu. Jadi walau apa pun yang berlaku, harga tu tak akan turun daripada harga lantai. Tapi macam mana pula dengan lelong? Okey, lelong ni lain. Kalau owner tu masih boleh bertahan membayar bulan-bulan, dia akan cuba menjual pada harga yang dia boleh tutup hutang. Tapi kalau sampai satu waktu yang mana owner tak boleh bertahan, dia tak boleh nak jual hartanah dia ni dan dia tak mampu untuk membayar bulanan,
akhirnya rumah tersebut dilelongkan. Masa itulah harga rumah ni akan turun lebih rendah berbanding dengan baki hutang dia. Contohnya baki hutang dia RM400,000 tapi lelongan tu bermula pada RM380,000, RM350,000. So bila terjual pada RM350,000, owner tu kena tanggung lah lebihan negatif tu. Maksudnya lagi RM50,000 tu dia kena top up, dia kena cari duit jugalah. Tapi kalau RM350,000 pun tak ada orang nak beli, dia akan turun lagi. Benda ni berlaku pada lelong. Dan lelong ni tidaklah banyak macam orang nak jual rumah. Lelong ni still ada, tapi dia tidaklah melebihi daripada volume orang nak menjual rumah. Sebab walau macam mana pun orang tetap akan nak membeli rumah, sama ada dia nak duduk ataupun dia nak sewakan. And of course, kalau dalam ramai-ramai tu akan ada orang cakap RM400,000. Contoh untuk unit aku nak jual ni, owner beli RM600, dia nak jual RM400, dan orang akan kata mahal lagi. Tak payahlah. Memang ramai orang akan tolak kalau dia rasakan harga tu masih mahal. Tapi dalam ramai-ramai tu, kalau ada seorang saja yang merasakan, wish, RM400,000 daripada RM600,000. Orang lain beli RM500, RM600,000, aku beli RM400,000. So aku dah jimat banyak. So kalau dalam ramai-ramai tu, let's say lah 100, 200 orang yang merasakan rumah tu mahal, tapi seorang saja yang merasakan harga rumah tu memang ngam, cun. Dia nak pindah kat kawasan tu, dia nak duduk kat kawasan tu, dia bekerja di kawasan berhampiran, and then dia merasakan RM400,000 tu mampu untuk dia beli. So dia akan beli. So ini yang berlaku pada pasaran. Walau macam mana pun kita tak boleh force dia untuk turun menjunam, dan kita tak boleh force dia untuk naik tinggi melangit. Kalau harga rumah tu sentiasa naik, tapi kalau sampai satu masa tak ada pembeli yang mampu membeli, dia akan turun. Dalam dia turun, ada pembeli yang merasakan, wish, aku kena ambil ni sebelum orang lain ambil. So harga hartanah tu akan kembali stabil balik, dan dia akan macam tu lah seterusnya. Dia akan naik, dia akan turun, dia akan naik, dia akan turun. Tapi kalau korang tengok sepanjang masa tahun-tahun sebelum ni, harga hartanah dekat Malaysia ni, kalau penurunan pun dalam sekitar tahun 97-98 macam tu je. Kemudian selepas tu dia naik. Walaupun ada tahun yang dia naik tu tidak mendadak, dia akan ada kenaikan sedikit walaupun 1%. Bermakna hartanah kediaman dekat Malaysia ni makin lama dia makin naik. Walaupun tak banyak, dia tetap akan naik. So in the end, siapa yang merasakan harga rumah ni masih mahal dan dia lebih selesa untuk menyewa, dia tetap akan go for menyewa. Tapi bagi orang yang nak membeli rumah, yang dia merasakan, ini peluang ni, dia akan membeli. Sebab pada dia, RM400,000 tu kalau turun sikit RM10,000, dah ramai orang berebut, dan dia tak dapat peluang untuk membeli rumah tu, dan dia terpaksa membeli rumah lain yang mungkin lebih mahal. So in the end, it's a market driven. Kalau terlalu tinggi orang tak nak beli, bila harga dia dah jatuh murah, orang akan mula sambut. Cumanya nak tunggu dia lagi murah, benda tu tak mustahil, tapi of course berebut lah.